Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali pada 3 kesempatan. 2 kali demi Allah ketika beliau berkata, aku sakit, dan beliau berkata, aku tidak melakukannya tetapi berhala besar yang melakukannya. Ketika Ibrahim dan Sarah sedang dalam perjalanan, mereka melalui wilayah seorang penguasa yang zalim. Seseorang memberitahukan penguasa tersebut, orang ini, iaitu Ibrahim, ditemani oleh seorang wanita yang sangat cantik. Maka penguasa itu memanggil Ibrahim dan bertanya tentang Sarah. Seraya berkata, siapakah wanita ini? Ibrahim menjawab, dia adalah saudara perempuanku. Ibrahim pergi kepada Sarah dan berkata, wahai Sarah, tidak ada orang yang beriman di muka bumi kecuali engkau dan aku. Orang ini menanyakan kepadaku tentang dirimu, dan aku telah memberitahunya bahawa engkau adalah saudara perempuanku. Jadi, jangan membantah perkataanku. Kemudian, sang penguasa memanggil Sarah, dan ketika Sarah mendatanginya, ia mencoba untuk meraihnya dengan tangannya. Tetapi tangannya menjadi kaku, dan ia bingung. Ia pun meminta kepada Sarah, berdoalah kepada Allah untukku, dan aku tidak akan membahayakanmu. Maka, Sarah berdoa kepada Allah untuk menyembuhkannya, dan ia sembuh. Ia mencuba untuk meraihkannya untuk kali keduanya, tetapi tangannya menjadi lebih kaku daripada sebelumnya, dan ia semakin bingung. Ia kembali meminta kepada Sarah, berdoalah kepada Allah untukku, dan aku tidak akan membahayakanmu. Sarah kembali memohon kepada Allah, dan ia menjadi lebih baik. Kemudian sang penguasa memanggil salah satu pengawalnya yang telah membawa Sarah, seraya berkata, engkau tidak membawakan manusia kepadaku, tetapi engkau telah membawakan setan. Kemudian sang penguasa memberikan Hajar sebagai seorang hamba perempuan kepada Sarah. Sarah kembali ke Ibrahim ketika beliau sedang berdoa. Ibrahim dengan gerakan tangannya bertanya, apa yang terjadi? Sarah menjawab, Allah telah membinasakan rencana orang jahat, orang kafir, atau orang yang berperilaku tidak bermoral, dan memberikanku Hajar untuk menjadi hamba. Abu Hurairah kemudian menyampaikan kepada para pendengarnya, itulah Hajar adalah ibu kalian, wahai Bani Maisama, yaitu orang-orang Arab, keturunan Ismail, anak Hajar. Menurut beberapa ulama, tujuan dari berbohong dalam situasi tersebut hanya untuk menggunakan perkataan yang ambigu, tauriyah, yaitu mengatakan sesuatu yang memiliki lebih dari satu makna dan bermaksud makna yang berbeza dari apa yang diduga, yang akan difahami oleh pendengar, daripada berbohong secara eksplisit. Para ulama menyatakan bahawa menuduh Ibrahim AS berbohong secara eksplisit dalam konteks ini tidak berarti berbohong secara terang-terangan. Berikut adalah makna dari 3 kebohongan tersebut menurut beberapa ulama lain. 1. Ibrahim AS memberitahu ayahnya bahawa ia sakit untuk mengelakkan daripada pergi ke kuil atau festival dan terlibat dalam praktik poligami. 2. Setelah menghancurkan berhala, Ibrahim AS meletakkan kapak di tangan berhala terbesar. Ketika orang-orang kembali dan melihat bahawa berhala-berhala mereka hancur, mereka menuduh Ibrahim AS sebagai pelakunya. Ibrahim AS sebagai jawapan berkata kepada berhala terbesar telah menghancurkan patung-patung yang lain untuk membuktikan bahawa patung-patung ini buatan manusia dan tidak mampu melakukan tindakan manusia. 3. Penguasa atau raja tersebut menginginkan Sarah untuk niat jahatnya sendiri, dan Ibrahim AS tahu bahawa Allah akan melindungi. Oleh kerana itu, ketika penguasa atau raja tersebut bertanya siapa dia, bukannya menjawab bahawa dia adalah isterinya, Ibrahim AS menjawab bahawa dia adalah saudaranya dalam Islam, yang secara teknikalnya ia adalah benar. Sarah mengetahui bahawa suaminya Ibrahim AS sangat ingin mempunyai seorang anak, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran mengenai doa Ibrahim AS, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Sarah juga menyadari bahawa dia semakin tua dan mungkin tidak dapat memberikan Ibrahim AS seorang anak. Dia mencadangkan kepada Ibrahim AS supaya dia berkahwin dengan hamba perempuannya, yaitu Hajar, dan mungkin Allah akan memberkati mereka dengan seorang anak melalui Hajar. Ibrahim AS menerima nasihat dari isteri tercintanya, Sarah, dan berkahwin dengan Hajar. Tidak lama kemudian, Ibrahim AS dan Hajar diberkati dengan seorang bayi lelaki yang diberi nama Ismail. Ibrahim AS sangat gembira dengan kelahiran anak lelakinya yang pertama.
Mereka semua merayakan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan yang besar dan indah ini. Sesetengah ulama mengatakan bahawa Ibrahim AS berumur 86 tahun ketika kelahiran Ismail. Hajar melahirkan putera pertamanya iaitu Ismail ketika Ismail berusia 86 tahun. Nama Ismail sendiri berasal dari akar kata Sami'ah yang bermaksud mendengar, kerana Allah mendengar dan mengabulkan doa Ibrahim. Berhati-hatilah dengan kisah ini kerana jika anda mendengar kisah Nabi Ibrahim tidur dengan Hajar tanpa berkahwin, itu bermakna anda mendengar kisah dari pendapat agama Kristian. Untuk agama Islam, kami mempercayai bahawa Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan isteri keduanya, Hajar, dan anak mereka yang baru lahir iaitu Ismail sendirian di dalam sebuah lembah yang tidak berpenghuni dan tandus. Jadi Ibrahim meminta isterinya Hajar bersiap-siap untuk perjalanan yang panjang. Mereka berjalan melalui tanah yang diusahakan iaitu padang pasir dan gunung sehingga mereka mencapai gurun di semenanjung Arab dan tiba di sebuah lembah yang tidak memiliki buah, tidak ada pohon, tidak ada makanan dan tidak ada air. Lembah itu tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Ibnu Abbas meriwayatkan Ibrahim membawa Hajar dan anaknya Ismail ketika dia masih menyusu ke tempat dekat Kaabah di bawah sebatang pohon di tempat Zamzam, di tempat tertinggi di masjid. Pada saat itu tidak ada orang pun di Mekah dan tidak ada air. Jadi Ibrahim membuat mereka duduk di sana dan meletakkan di dekat mereka sebuah beg kulit yang berisi beberapa kurma dan sebuah beg kulit yang berisi beberapa air. Lalu dia pergi. Ibu Ismail mengikutinya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Meninggalkan kami di lembah ini di mana tidak ada orang yang dapat kami temani dan tidak ada apa-apa untuk dinikmati." Dia mengulanginya berkali-kali tetapi dia tidak menoleh ke belakang. Kemudian dia bertanya kepada Ibrahim, "Apakah Allah memerintah kamu untuk melakukan ini?" Ibrahim berkata, "Ya." Hajar pun berkata, "Maka dia tidak akan mengabaikan kami." Dan dia kembali ke anaknya sementara Ibrahim melanjutkan perjalanannya. Ketika mencapai Tania iaitu gunung di mana mereka tidak boleh melihatnya, Ibrahim menghadap ke arah Kaabah dan mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah dengan doa berikut, "Ya Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumah-rumahmu yang suci, agar mereka mendirikan solat yang teratur. Maka isi hati sebahagian manusia dengan cinta kepada mereka dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan supaya mereka bersyukur."